bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Inilah yang menunjukkan kebangangan kerana terlalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin mereka. Akhirnya dimasukkan dalam video, dibuat video, dan apabila video itu dikeluarkan, sahabat semua, kita boleh nampak bagaimana video itu penuh dengan mempersendakan keputusan, keputusan. Dan juga bukan saja keputusan Mahkamah Persekutuan, tetapi juga dikatakan mempersendakan undang-undang yang hakikatnya undang-undang itu masih ada, tetapi dipersendakan seakan-akan undang-undang itu sudah tiada lagi. Jadi apa yang berlaku, sekali lagi, Didi Chronicle dilaporkan kepada polis, yaitu hari ini sekali lagi saya ingin membawakan anda Ketua Pemuda Amanah, Parti Amanah, sahabat-sahabat semua. Jadi terbaik ya. Jadi mari kita tonton video ini ya, kenyataan mereka selepas selesai ya melakukan satu laporan polis terhadap Didi Chronicle ini. Terima kasih. Jangan menyanyi bang. Tak apa kita Okey. tak apa. Alright. Nampak dah okey. Ya, terus ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Kami daripada Pemuda Amanah Nasional dan juga Pemuda Amanah Suruhanjaya serta Pemuda Amanah di kawasan-kawasan lain telah baru saja lakukan polis report lah berikutan kes video tular yang dilakukan oleh Didi Sulaiman ataupun nama popularnya Didi Chronicles lah, yang mana pada pandangan kami ianya boleh menggugat kestabilan lah masyarakat. Jadi kita serahkan kepada pihak berkuasa untuk lakukan siasatan yang lebih serius lah. Kerana ini bukan kali pertama. Individu ini telah melakukan huru-hara atau video tular, mengupload video tular. Ini dah banyak kali. Jadi kita haraplah pihak polis boleh lakukan sesuatu supaya ianya tidak berulang di masa hadapan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada petang ini, Pemuda Amanah Nasional di seluruh negara, kita mengadakan laporan polis kepada pempengaruh terkenal Didi Sulaiman ataupun Didi Chronicle kerana kenyataan yang dia buat melalui TikTok beliau. Kita lihat bertentangan ataupun kita minta untuk polis siasat di bawah Akta Hasutan dan juga Akta SKMM. Kita juga melihat bahawa kenyataan yang dibuat oleh Didi Chronicle ini berpotensi untuk menimbulkan kegusaran awam. Maknanya bila dia bangkitkan, mempersendakan mahkamah, mempersendakan undang-undang syariah dan sebagainya, menimbulkan persepsi yang buruk kepada negara, kepada kerajaan, kepada kehakiman, kepada perlembagaan. Ini suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip rukun negara kita. Dan walaupun kita ada di kalangan kita yang meragui macam mana dia boleh dapat warga negara, tetapi kalau dia warga negara yang setia kepada negara, kita harap dia mesti elakkan daripada buat kenyataan-kenyataan yang sebegini. Sebab video dia itu ditonton oleh ratusan ribu mereka yang pengikut ataupun yang mengikuti TikTok beliau. Jadi ia sangat berbahaya dan kita harap polis dapat membuat siasatan secara menyeluruh. Bukan hanya pada video yang terbaru ini, tetapi juga video-video yang terdahulu yang kita nampak juga menimbulkan salah faham ataupun kegusaran kepada negara ini. Dan kita seluruh negara kita buat laporan. Saya difahamkan juga esok AMK juga akan buat laporan esok. Kerana kita bimbang kalau perkara ini ataupun ucapan-ucapan sebegini tak dibendung ataupun tak dihentikan, ianya akan membawa negara kita kepada ketidaktenteraman. Kerana pempengaruh ini dia tidak ada sekatan. Kalau dulu kita hanya ada mainstream media, boleh dikawal oleh kerajaan, boleh ditapis. Tapi sekarang ini media sosial semua orang boleh bercakap, tetapi kalau dia tak bertanggungjawab, kesannya ialah kepada negara kita. Terima kasih.
Kita serah kepada pihak berkuasa, pihak polis untuk siasat, dan sekiranya betul ada kes, kita harap pendakwaan di bawah seksyen yang kita sebutkan tadi, bawah akta hasutan dan sebagainya itu dikenakan. Jangan lagi kita lepaskan orang-orang sebegini. Sebab saya ingat ini bukan kali pertama dia buat. Dan ada pengaruh-pengaruh lain juga, khususnya yang pro Perikatan Nasional, yang sewenang-wenang bercakap benda-benda yang palsu, yang bohong, termasuk juga ahli Parlimen PAS, Kepala Batas, mengeluarkan kenyataan-kenyataan bohong, tetapi oleh sebab mereka ini berpengaruh di kalangan rakyat, maka orang percaya. Ini sangat bahaya kepada negara kita, dan kita pemuda amanah nasional kita tak akan lagi berdiam diri ataupun melihat perkara ini. Kita tak akan take for granted lah. Kali ini kita tak akan berdiam diri. Apa sahaja kenyataan yang keluar yang boleh berpotensi menggugat keharmonian negara kita, kita akan terus ambil tindakan mengikut lunas undang-undang. Kalau pihak sana mendakwa, kalau macam dengan adanya laporan polisi menggugat kebebasan bersuara dan sebagainya, apa respon? Laporan polis ialah hak semua orang. Dia pun boleh buat laporan polis. Dia tidak ada isu. Dia tidak menjejas. Kita bukan pergi demo depan rumah dia. Kita serah pada pihak polis untuk ambil tindakan. Jadi kita ikut lunas undang-undang. Kita bebas buat laporan polis, tak ada masalah. Dan dia juga bebas bercakap, tetapi ada sekatan-sekatan yang perlu dia ikut. Baru ni dia telah menarik balik video, memadamkan video dia dan maaf pandangan ada pemuda amarah lah, dan tentang dia dah minta maaf. Dia minta maaf pada pemuda. Bagi saya tak perlu. Sebab dia bukan buat salah pada kita. Dia buat salah kepada negara. Adakah rakyat negara kita memaafkan dia? Jadi sebab itu biarlah dia diadili mengikut undang-undang yang ada, dan terserah kepada pihak berkuasa untuk ambil apa-apa tindakan yang bersesuaian. Kita tak akan ambil apa-apa tindakan di luar daripada lunas undang-undang. Apa yang kita buat ini hanyalah berdasarkan peruntukan undang-undang yang ada. Selebihnya pihak polis akan ambil tindakan. Kalau mungkin boleh saya tambah lagi, walaupun ia dah dipadamkan, tetapi saya lihat masih banyak lagi video yang telah dimuat turun, kemudian diupload kembali dengan konten yang sama. Jadi ia endless, ianya tidak akan terhenti di situ saja. Walaupun inilah bahayanya lah media masa yang sekarang ini. Perlu lebih berhati-hati kerana ianya walaupun telah dipadamkan, ia masih berlega di luar sana lah, di dalam internet. Dengan situasi ini, adakah maksud pemuda amanah mendukung DND membatalkan iman syariah? Dia dalam isu mahkamah syariah. Dia bukan soal kita menyokong Nik Elin ataupun menentang kerajaan Kelantan. Kita sebenarnya menjunjung perlembagaan. Apa-apa keputusan yang diputuskan oleh mahkamah, kita dalam rukun negara kita ada keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Kalau undang-undang kita dipertikaikan, orang juga akan tidak hormat kepada negara dan juga undang-undang kita. Jadi sebab itu kenyataan Presiden PAS umpamanya dalam posting Facebook juga kita lihat sebagai sesuatu yang sepatutnya tak dibuat. Tapi laporan polis itu kita putuskan kemudian lah. Cuma dalam isu Nik Elin ini, isunya ialah peruntukan perlembagaan, kesalahan yang digubal undang-undang itu bukan di bawah kuasa kerajaan negeri, sebaliknya di bawah kuasa kerajaan persekutuan. Jadi dia bukan isu soal Nik Elin lawan Islam ke ataupun lawan syariah dan sebagainya. Isunya ialah pertikaian kepada pertindihan peruntukan undang-undang itu. Jadi apa yang diputuskan oleh Mahkamah 81 ialah berlandaskan kepada perlembagaan. Dan kalau katalah tidak ada cabar oleh Nik Elin umpamanya, maknanya undang-undang syariah itu berjalan. Kalau ada kes dan diputuskan di bawah undang-undang yang terbatal itu, maka tertuduh ataupun mereka yang didakwa itu boleh saman mahkamah, boleh saman kerajaan negeri. Jadi sebenarnya apa yang dibuat oleh Nik Elin dan juga Mahkamah Persekutuan dalam isu ini sebenarnya menyelamatkan kerajaan Kelantan, menyelamatkan maruah Dun Kelantan yang telah secara sambil lewa telah terkhilaf membuat peruntukan undang-undang yang di luar daripada bidang tugas dia. Ada macam yang kes yang Didi ni sebut, tak ada lagi hukuman untuk liwat dan sebagainya. Itu judi, itu sebenarnya satu pembohongan yang sangat-sangat berat. Kerana hukuman liwat umpamanya telah pun ada di bawah kanun keseksaan, di bawah sivil, dan itu sebenarnya lebih berat daripada yang digubal di bawah Dun Kelantan. Maknanya saya ingat maksimum 20 tahun.
Dalam undang-undang yang dibatalkan baru-baru ini maksimum dia 3 tahun. Jadi semua hukuman itu sebenarnya ada di bawah mahkamah sivil, tetapi di-mislead oleh Didi ini seolah-olah kita membenarkan liwat lah apa sebagainya. Itu sangat bahaya lah kepada negara. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia satu pencerahan yang begitu baik sekali dan jelas ya. Tujuan untuk mempersendakan itu sebenarnya terselit juga bagaimana beliau memberikan informasi yang salah ya, apabila kononnya ya mereka lagi tidak dikenakan hukuman apabila mereka minum arak, berjudi dan sebagainya. Jadi itu adalah satu wrong information yang sengaja yang disampaikan ya melalui video ya, parodi, walaupun dia berbentuk parodi tapi intipatinya itu sebenarnya adalah satu perkara yang salah, yang salah dan tidak benar sama sekali. Jadi terbaik ya Ketua Pemuda Amanah dan juga rakan-rakan beliau yang telah pun membuat laporan polis sebentar tadi. Kita dengar apa yang mereka katakan. Kita harap pihak berkuasa boleh mengambil serius dan mengambil tindakan ya terhadap laporan yang telah pun dibuat ini terhadap individu yang dikenali sebagai Didi Chronicle, seorang pempengaruh influencer pro kepada Perikatan Nasional. Jadi terima kasih sahabat semua kerana bersama, dan sekiranya Anda memberikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.